Salam Malaysia Madani dan tentunya kita bersama lagi dalam program Ruang Bicara yang dibawakan kepada anda di Bernama TV. Dan sudah pasti hari ini juga kita memilih satu lagi topik yang saya kira cukup penting dan relevan sebenarnya untuk kita sembang-sembang bersama dengan dua tetamu yang cukup istimewa yang sudah pun berada bersama saya di studio Ruang Bicara ini. Baiklah, topik yang menjadi pilihan kita di Ruang Bicara ialah persediaan peperiksaan SPM dan STEM tahun 2023. Dan dua tetamu yang sudah pun bersiap sedia bersama dengan saya di studio. Yang paling dekat dengan saya ini, kita ingin mengucapkan jutaan terima kasih dan juga selamat datang. Mungkin buat pertama kalinya kepada yang berbahagia, Encik Basri Hassan, iaitu Timbalan Pengarah Peperiksaan Kanan, Kluster Produksi, menjalankan juga tugas-tugas pengarah peperiksaan di Lembaga Peperiksaan. Jadi, Tuan Basri, apa khabar? Ya, baik. Terima Sehat kasih. Ya? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Dan kita ada lagi seorang tetamu iaitu yang berbahagia, Encik Rodzi Ismail, yang merupakan Timbalan Pengarah Peperiksaan di Sektor Operasi Lembaga Peperiksaan. Jadi Tuan Rodzi, apa khabar? Alhamdulillah sihat, terima kasih. Sehat ya, saya suka tai dua-dua tetamu sama saja. Cantik. Warna lembaga peperiksaan gold color. Patutlah. Itulah. Kalau saya tahu saya minta lebih awal lagi. Okey, seperti yang saya katakan, ini merupakan topik yang penting, relevan, dan kalau anda juga yang mungkin sedang menonton program Ruang Bicara ini ingin bertanya apa saja berkaitan dengan isu ini, jadi seperti biasalah kami menyediakan talian di 0326979768. Itu dia jelas tertera di kaca TV anda sekarang ini. Baik, mungkin menarik. Ini persoalan yang mungkin kita kongsikanlah bersama dengan kedua-dua tetamu ini. Tetapi mungkin buat permulaan ini saya dapatkan dulu pandangan daripada Tuan Basri jugalah. Ini tentang kita nak tahu jugalah secara ringkas tentang peperiksaan awam yang dikendalikan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia dan bilakah peperiksaan tersebut akan dilaksanakan, Tuan? Baik, terima kasih saudara pengacara, saudara Serkawi. Baik, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Salam Lembaga Peperiksaan, Peneraju, Pentaksiran bertaraf dunia melahirkan insan berpotensi. Itu adalah visi bagi Lembaga Peperiksaan. Dan saya bagi pihak Kementerian Pendidikan Malaysia ingin merakamkan terima kasih terlebih dahulu kepada Ruang Bicara kita pada kali ini kerana memberi ruang kepada Lembaga Peperiksaan untuk berkongsi berkaitan dengan maklumat peperiksaan kendalian Lembaga Peperiksaan bagi tahun 2023. Baik, untuk makluman Kementerian Pendidikan Malaysia melalui Lembaga Peperiksaan sebenarnya bertanggungjawab untuk mengendalikan peperiksaan yang berikut, antaranya ialah yang paling utama yang dikendalikan oleh Lembaga Peperiksaan ialah Sijil Pelajaran Malaysia yang selalu kita sebut sebagai SPM. Kemudian kita ada juga peperiksaan atau yang melibatkan Sijil Pelajaran Malaysia juga, tetapi adalah merupakan SPM ulangan, yang mana calon-calon yang telah pun mengambil peperiksaan SPM yang ingin memperbaiki, mereka boleh mengambil peperiksaan ulangan itu. Kalau dahulu kita kenali sebagai Julai paper, diadakan pada bulan Julai, tetapi sekarang ini sejak pandemik kita adakan pada bulan 9. Jadi yang ketiga, Sijil Vocational Malaysia, yang ini ke arah untuk melahirkan insan-insan ataupun tenaga kerja TVET, SVM. Kemudian kita ada Sijil Tinggi Agama Malaysia yang kita kenali ringkasnya STAM. STAM, Sijil Tinggi Agama Malaysia. Dan yang terakhir ialah berkaitan dengan ujian pencapaian bahasa antarabangsa. Antaranya ada 4 mata pelajaran yang kita kendalikan berkaitan ujian bahasa antarabangsa ini, iaitu bahasa Jepun, Korea, Jerman dan juga yang terbaru ialah bahasa Cina komunikasi. Itu antara yang dikendalikan oleh Lembaga Peperiksaan. Baik, dari segi tarikh-tarikh yang paling dekat untuk peperiksaan yang kendalian Lembaga Peperiksaan ini adalah peperiksaan STAM yang saya sebut tadi. STAM tahun 2023 akan diadakan atau berlangsung pada 2, 3 dan 4 Januari 2024 dan pada 8 hingga 11 Januari 2024. Itu STAM. Manakala bagi peperiksaan SPM tahun 2023 sebenarnya telah pun
bermula pada 5 hingga 7 Disember 2023 baru-baru ini dengan bermulanya dengan ujian amali sains yang melibatkan mata pelajaran fizik, bio, kimia dan juga sains tambahan. Kemudian pada 8 hingga 11 Januari 8 hingga 11 Januari akan berlangsung ujian bertutur bahasa Melayu. Dan pada 17 hingga 23 Januari 2024 kita akan adakan juga ujian bertutur bahasa Inggeris. Itu kita disebut sebagai ujian lisan lah. Ujian lisan. Dan untuk peperiksaan bertulis, yang ini yang ditunggu-tunggu oleh para pelajar kita, calon-calon kita, akan berlangsung bermula pada 30 Januari sehinggalah 7 Mac. Sebelum itu saya tadi terlupa, pada 29 Januari nanti kita akan adakan ujian pencapaian bahasa antarabangsa. Tadi saya terlupa. Jadi itu antara peperiksaan yang dikendalikan oleh lembaga peperiksaan. Saya juga nak dapat satu komen lah, mungkin daripada Tuan Basri ataupun Tuan Rodzi sendiri. Bila kita bercakap tentang peperiksaan lah, ini dalam zaman saya dulu lah, zaman kita dulu lah. Selalunya kalau peperiksaan untuk sesuatu tahun itu, ianya akan disempurnakan sehinggalah ke penghujung tahun. Dan bila masuk tahun baru itu, ianya merupakan masa untuk kita menunggu keputusan. Tetapi sejak bila sebenarnya Kementerian Pendidikan ini menganjak peperiksaan tahun, misalnya macam tahun inilah untuk tahun 2023, tetapi diadakan pada tahun 2024. Betul. Baik. Jadi untuk maklumat sebelum berlakunya pandemik COVID-19. Jadi peperiksaan SPM, kita sebut SPM dulu Begitu juga dengan STAM. Selalunya peperiksaan SPM dan juga STAM ini akan diadakan pada tahun yang sama. Misalnya kalau STAM 2020, SPM 20, minta maaf misalnya STAM 2018 dan juga SPM 2018, sepatutnya dia akan diadakan pada tahun yang sama lah, pada 2018, bermakna dia akan berakhir pada hujung 2018. Misalnya kalau SPM 2018 telah diadakan bermula pada 13 November dan berakhir pada 13 Disember. Jadi pada tahun yang sama berakhir, dan keputusannya biasanya akan dikeluarkan pada akhir Februari tahun yang berikutnya ataupun awal Mac pada tahun yang berikutnya. Tetapi apabila berlakunya pandemik COVID-19 bermulanya pada Mac 2020, tarikh peperiksaan awam telah dianjakkan sehingga melangkau kepada tahun yang berikutnya. Jadi kalau anjakan tarikh peperiksaan ini adalah bagi memastikan sukatan pelajaran ataupun selalu kita sebut sebagai silibus, setiap mata pelajaran berkenaan dapat diselesaikan oleh guru-guru kepada anak-anak didik mereka. Jadi selain itu KPM juga harus memastikan kecukupan ataupun ketetapan jumlah maksimum jumlah minimum hari persekolahan yang wajib dipenuhi dalam setahun, iaitu sebanyak 190 hari. Seperti yang terkandung di dalam Akta Pendidikan 1996 yang perlu dipatuhi. Jadi setelah itu barulah peperiksaan boleh dilaksanakan. Sebab itu kita terpaksa anjakkan kepada tahun yang berikutnya, sebab kita nak memenuhi jumlah untuk pembelajaran bagi calon-calon kita sekurang-kurangnya 90 hari. Saya juga nak tanya pandangan daripada Tuan Rodzi Ismail lah, selaku Timbalan Pengarah Peperiksaan di sektor operasi. Bila kita bercakap tentang sektor operasi, ini juga merupakan satu yang cukup penting dan mencabar sebenarnya. Dan tadi pun kita sentuh tentang pandemik COVID-19 yang melanda negara, dan ianya telah mengakibatkan banyak perkara-perkara yang ingin dilaksanakan ketika itu terbengkalai dan terpaksa dianjak kepada tahun-tahun mendatang dan sebagainya. Tetapi baru-baru ini ada juga kebimbangan yang timbul tentang pandemik COVID-19 ini, yang dikatakan mungkin akan mencetuskan sesuatu yang mencemaskan juga sebenarnya, dan ini kenyataan ini telah pun diberi kenyataan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Kesihatan baru-baru ini. Tapi pada pandangan Tuan Rodzi, apakah Kementerian Pendidikan sebenarnya, terutamanya lembaga peperiksaan sendiri, sudah pun bersiap sedia untuk menghadapi situasi seperti
seperti ini jika ianya berlaku? InsyaAllah. Terima kasih kepada Tuan Syarkawi. Berkenaan dengan COVID-19, sebagaimana yang kita telah laluinya dalam tempoh yang lepas, dan kita memang berada dalam keadaan yang sedikit sukar lah bila kita menguruskan peperiksaan, peperiksaan besar yang berlangsung di negara kita. Untuk tahun 2023 ni, kita sebenarnya kembali kepada keadaan asal sebelum pandemik, bagaimana yang telah kita uruskan peperiksaan pada tahun 2022 yang lalu lah. Mana kata kita telah mengecualikan daripada SOP yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan, menggunakan peralatan-peralatan khas untuk menguruskan peperiksaan. Kita menyemak suhu calon dan sebagainya lah. Untuk tahun 2023 ni, ke prosedur biasa kita kembali gunakan. Walau macam mana pun, sekiranya berlaku, kalau kita lihat kepada keadaan sekarang, kita dapati memang COVID ni semakin banyak. Dalam kes macam ni, kita memang bekerjasama sepenuhnya dengan pihak Kementerian Kesihatan Malaysia untuk memastikan calon-calon yang terlibat, calon-calon yang dijangkiti sekiranya ada, kita akan uruskan di hospital. Maksudnya kita akan uruskannya di hospital. Kita tak perlu risau lah. Dan sekiranya berlaku dalam skala ataupun dalam keadaan yang kecil, keadaan yang tidak serius, kita akan uruskan di sekolah, di pusat peperiksaan, dengan SOP yang sedia adalah. Kita akan tetapkan kita ada bilik isolasi, di mana calon-calon yang berkenaan tu akan dimasukkan di situ dan akan diuruskan oleh petugas-petugas yang memang kita berikan peralatan-peralatan khusus, seperti topi muka, sarung tangan, dan juga dibukakan dengan cecair pembasmi kuman. Itu keadaan yang memang kita dah bersedia lah untuk menguruskan sekiranya berlaku lagi pada tahun ini. Mungkin Tuan Basri ingin menambah dalam isu ini, terutamanya tentang persediaan lembaga peperiksaan sendiri untuk menghadapi apa saja situasi yang ingin kita saksikan nanti adalah jaminan daripada lembaga peperiksaan sendiri bahawa segala apa yang telah pun disusun diatur itu telah akan berjalan seperti apa yang dirancangkan sebenarnya. Tuan. Baik, terima kasih. Di peringkat lembaga peperiksaan, bagi menghadapi situasi-situasi yang kita anggap di luar jangka kita, misalnya untuk pandemik COVID-19, dan juga kalau pandemik COVID-19 ini kita anggap sebagai satu wabak lah. Sekiranya ada wabak, biasa untuk makluman sebelum kita mengadakan peperiksaan ini, kita ada satu jawatan kuasa yang disebut sebagai Jawatan Kuasa Keselamatan di peringkat kebangsaan, yang mana lembaga peperiksaan akan bermesyuarat bersama-sama, misalnya bersama dengan NATMA, dengan Kementerian Kesihatan Malaysia, Bomba, PDRM, dan banyak lagi agensi-agensi yang terlibat untuk kita bersama-sama memperhalusi isu-isu yang mungkin akan timbul di dalam kita mengendalikan peperiksaan. Misalnya Kementerian Kesihatan Malaysia sangat bekerjasama dengan lembaga peperiksaan untuk bekerjasama di dalam membantu calon-calon yang berkemungkinan ada bergejala dan juga mungkin positif. Kalau sebelum ini calon-calon apabila mereka positif, mereka kena kuarantin, dan pihak lembaga peperiksaan terpaksa mengadakan satu lagi peperiksaan yang kedua. Tetapi apabila kita telah pun kembali kepada SOP sebelum pandemik ini, kita telah pun mengadakan bilik-bilik khas kepada untuk calon-calon yang terlibat, dan sekiranya itu untuk hari pertama, misalnya apabila mereka datang, ketua pengawas mendapati calon-calon ini ada bergejala tetapi tidak serius, bermakna kita akan tempatkan calon-calon ini di bilik isolasi yang sebagaimana yang dinyatakan oleh Encik Rozi tadi. Tetapi untuk hari yang kedua, kita
akan mencadangkan kepada calon ini untuk mereka mengambil peperiksaan itu di hospital. Manakala persediaan kita dari segi bencana yang lain, misalnya banjir. Banjir kita juga telah pun ada mengadakan jawatan kuasa keselamatan. Jawatan kuasa keselamatan ini bukan saja di peringkat kebangsaan, kita ada di peringkat negeri, kita ada di peringkat daerah juga, untuk memastikan kita sebut dekat sini kalau untuk banjir kita ada ops payung. Itu yang kita memang kita namakan sebagai ops payung, yang mana pengoperasian peperiksaan ini akan dibantu oleh beberapa agensi, misalnya PDRM, Angkatan Tentera, bomba dan sebagainya. Mereka akan bekerjasama untuk memastikan calon-calon sampai ke pusat peperiksaan. Begitu juga dengan memastikan kertas-kertas peperiksaan petugas akan sampai di pusat peperiksaan berkenaan. Tetapi ada lagi SOP-SOP kita yang lain untuk memastikan, misalnya biasanya di peringkat negeri kita akan bekerjasama dengan sektor pentaksiran dan juga penilaian, SPP JPN. Mereka telah pun mengenal pasti pusat-pusat peperiksaan yang mungkin berisiko banjir. Jadi calon-calon ini kebiasaannya akan kita pindahkan ke satu tempat, misalnya ditempatkan di asrama, yang mana mereka akan mengambil peperiksaan di tempat yang kita tumpangkan biasanya, pusat-pusat yang kita tumpangkan. Okey, menarik. Jadi satu persiapan yang cukup rapi sebenarnya telah pun disusun atur oleh. Okey, kita pergi kepada topik yang ingin kita bincang, ini tentang persediaan peperiksaan SPM dan STM untuk tahun 2023 ini. Selalunya lah bila kita bercakap tentang peperiksaan SPM tu masyarakat dah faham lah sebenarnya. Tetapi tentang STM itu sendiri, mungkin ramai di antara kita yang tertanya apa sebenarnya bila kita sentuh tentang peperiksaan STM ini. Mungkin Tuan Rodzi boleh berkongsi sedikit pandangan? Peperiksaan STM ataupun Sijil Tinggi Agama Malaysia ni bukanlah peperiksaan yang baru. Dia sebenarnya telah bermula pada tahun 2000 lagi. Peperiksaan STAM, kita kenali sebagai STAM lah merupakan peperiksaan yang dikendalikan oleh lembaga peperiksaan Kementerian Pendidikan Malaysia dengan kerjasama Al-Azhar Al-Sharif Republik Arab Mesir. Mana kata dia telah berlangsung, kerjasama ini telah berlangsung sekian lama lah. Jadi pengajaran dan pembelajaran bagi mata pelajaran yang telah terdapat dalam STAM ni adalah berpandukan kepada kurikulum serta buku teks yang diguna pakai di Ma'had Bu'uth Al-Islamiyah Al-Azhar dengan bahasa Arab sebagai bahasa pengantar. Jadi mana kata calon-calon kita ni memang akan perlu mahir lah dalam bahasa Arab. Jadi untuk membolehkan mereka mengikuti kurikulum yang ditetapkan oleh Al-Azhar. Sijil STAM, satu keistimewaannya, sijil STAM ini mendapat pengiktirafan daripada Jabatan Perkhidmatan Awam. Jadi dia setaraf lah dengan sijil tinggi, setaraf dengan sijil tinggi Persekolahan Malaysia ataupun STAM yang dikendalikan oleh Majlis Peperiksaan Malaysia. Jadi kedua-dua sijil ni boleh digunakan untuk kemasukan ke universiti lah, dengan kursus-kursus yang bersesuaian. Sijil ni juga melayakkan calon untuk memohon program ijazah pertama di Universiti Al-Azhar. Dia ada STAM, dia boleh ke Al-Azhar di samping ke universiti tempatan. Al-Azhar ni di Mesir, dan universiti tempatan dalam bidang yang sesuai dengan kelayakan masing-masing, seperti yang saya kata tadilah. Itu STAM yang kita ada. Okey, kita akan sambung lagi, tapi seperti biasalah kita akan berehat dulu buat seketika. Kita juga nak beri ruang dan juga peluang lah kepada tetamu-tetamu kita untuk meneguk minuman yang kita sediakan, membasahi tekak. Jadi kepada anda, saya ingatkan lagi, kalau anda juga yang sedang bersama kami di program Ruang Bicara ini, barangkali anda juga ada pandangan-pandangan, ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin ingin anda lontarkan ataupun ingin anda tanyakan kepada kedua-dua tetamu yang ada di studio bersama dengan kami di Ruang Bicara ini. Jadi gunakanlah talian yang kami sediakan kepada anda. Saya ulangi lagi, 03-2697-9768. Kita lihat dulu, kembali semula Ruang Bicara bernama TV tentunya. Jumpa lagi.
Baiklah, kita kembali semula ke program Ruang Bicara ini. Masih lagi kita bercakap tentang topik yang cukup relevan, cukup penting, iaitu persediaan peperiksaan SPM dan STM tahun 2023. Baik, mungkin Tuan Basri, penting jugalah jika kita lihat pada tarikh peperiksaan STM pada tahun 2023 ini, tempohnya adalah lebih singkat berbanding dengan peperiksaan SPM. Ini pun sesuatu yang mungkin memerlukan penjelasan tentang isu ini sebenarnya, Tuan. Baik, untuk peperiksaan STAM dia hanya melibatkan 10 mata pelajaran, mana 10 mata pelajaran. Jadi tempoh yang digunakan untuk mengadakan peperiksaan STAM itu mungkin agak pendek lah. Mengambil masa selama 5 hari. Dan meliputi 3 bidang saja, iaitu bahasa Arab, Usuluddin dan juga syariah. Jadi ada 10 mata pelajaran bagi peperiksaan sijil tinggi agama Malaysia. Manakala peperiksaan SPM dia melibatkan 95 mata pelajaran. Kalau 95 mata pelajaran, sekurang-kurangnya ada 2 kertas, bermakna dah 2 kali ganda, mana 170 lebih kurang. 185 kertas kalau tak silap saya. Jadi dia memanglah akan mengambil masa yang lebih lama. Jadi sebab itu kalau kita lihat dari segi penjadualan, dia akan untuk yang bertulis bermula daripada 30 Januari sehingga 7 Mac 2024. Kalau kita lihat seolah-olah macam 3 bulan. Tapi sebenarnya mengambil 16 hari saja peperiksaan bagi untuk SPM ini. Jadi kenapa panjang? Kerana jumlah mata pelajaran dan juga jumlah kertasnya adalah banyak, 95 mata pelajaran tadi. Jadi kalau kita lihat sebenarnya bilangan hari peperiksaan bagi SPM 2023 adalah hampir sama bagi tahun 2022, namun disebabkan terlalu banyak hari kelepasan am. Kelepasan am. Kalau kita lihat tadi Januari hingga Mac. Tetapi di tengah-tengah itu ada beberapa hari yang mana kita tidak dapat melaksanakan peperiksaan. Misalnya Kementerian Pendidikan telah pun menetapkan bahawa pada hari Jumaat, hari Sabtu dan hari Ahad memang kita tidak akan mengadakan peperiksaan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apabila melibatkan cuti umum, yang melibatkan cuti persekutuan, juga kita tidak akan mengadakan peperiksaan. Dan yang ketiga ialah yang melibatkan cuti umum negeri. Kalau yang pertama tadi cuti persekutuan, yang kedua cuti negeri. Jadi saya berikan contoh. Antara cuti umum yang terlibat semasa peperiksaan SPM 2023 berlangsung adalah seperti Hari Taipusam pada 25 Januari 2024. Kemudian yang kedua adalah Hari Wilayah pada 1 Februari 2024 dan juga Isra' Mi'raj pada 8 Februari 2024 dan pada tahun begitu juga tahun baru Cina yang jatuh pada 10, 11 dan juga 12 Februari 2024. Jadi tempoh-tempoh inilah antaranya yang menyebabkan tempoh peperiksaan kita itu nampak panjang. Jadi tapi sebenarnya untuk hari peperiksaan dia hanya melibatkan 16 hari peperiksaan saja. Artinya tidak akan ada langsung peperiksaan pada tarikh tersebut walaupun sesi peperiksaan sedang berlangsung. Itu yang betul. Maksudkan. Bermakna walaupun sesi peperiksaan tadi kita kata antara Januari hingga Mac tadi berlangsung peperiksaan, tetapi pada tarikh-tarikh yang saya sebut tadi dan juga peristiwa cuti umum persekutuan dan juga negeri tadi, kita tidak akan mengadakan peperiksaan pada tarikh tersebut. Jadi untuk makluman, secara prinsipnya KPM telah menetapkan sebagaimana saya sebut tadi, hari Jumaat, Sabtu dan Ahad memang sememangnya tidak ada peperiksaan. Begitu juga dengan cuti umum dan juga persekutuan dan juga negeri. Tapi untuk makluman pengerusi dan juga para penonton yang bersama kita pada malam ini, untuk makluman lah, walaupun saya sebut tadi cuti umum dan persekutuan dan juga negeri kita tidak akan mengadakan peperiksaan, tetapi untuk tahun
untuk peperiksaan 2023 ini ada satu cuti umum negeri, iaitu di negeri Melaka, iaitu sempena hari pengisytiharan tarikh kemerdekaan yang telah pun dimaklumkan oleh kerajaan negeri yang jatuh pada 20 Februari 2024. Peperiksaan SPM akan diteruskan sebagaimana yang telah pun dijadualkan. Jadi Kementerian Pendidikan telah pun berbincang dengan Kerajaan Negeri Melaka berkaitan perkara ini, dan kami amat berterima kasih kepada Kerajaan Negeri Melaka yang telah pun begitu prihatin berkaitan dengan peperiksaan ini dan telah pun bersetuju supaya peperiksaan SPM pada 20 Februari 2024 diteruskan sebagaimana yang telah dijadualkan. Ini kerana pengisytiharan cuti umum sempena hari pengisytiharan tarikh kemerdekaan itu hanya diumumkan baru-baru ini setelah jadual peperiksaan STAM dan juga SPM ini telah pun dihebahkan kepada awam pada Ogos 2023, 18 Ogos 2023. Ini untuk mengelakkan gangguan kepada persediaan yang telah pun dibuat, sama ada calon, sekolah, PPD dan juga JPN dan juga KPM. Jadi terima kasih kepada Kerajaan Negeri Melaka kerana memahami dan juga prihatin kepada isu-isu yang berkaitan dengan peperiksaan ini. Jadi oleh itu kalau kita lihat tadi contohnya peperiksaan cuti hari Tahun Baru Cina yang jatuh pada tarikh yang telah saya sebutkan tadi, 10, 11, 12 Februari itu. Ini memberikan calon-calon peperiksaan kita bercuti selama 11 hari. Jadi ruang ini boleh lagi digunakan untuk calon-calon ini mengulang kaji. 11 hari pada 8 Februari hingga 18 Februari. 11 hari mereka bercuti untuk memberikan laluan kepada cuti sempena Isra' Mi'raj dan juga Tahun Baru Cina. Jadi sudah pasti calon-calon peperiksaan ingin menyambut perayaan Tahun Baru Cina ini bersama-sama dengan ahli keluarga tercinta. Justru itu kita berikan ruang kepada mereka untuk melakukan untuk bersama-sama dengan ahli keluarga, dan kita melakukan sedikitlah penyelarasan kepada jadual waktu peperiksaan kita, dan ini menunjukkan keprihatinan KPM sebagai satu pasukan pendidikan manusiawi Malaysia Madani yang sentiasa menitik beratkan kebajikan semua pihak, terutama kesejahteraan emosi dan dalam bagi calon peperiksaan kita. Okey, mungkin ramai yang sudah pun melihat tadi visual yang kita tayangkan kepada anda, iaitu tentang hari-hari yang tiada peperiksaan. Tetapi sesuatu yang penting ialah kita seliut ataupun kita hormatilah apa yang telah pun dilakukan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia, terutamanya melalui lembaga peperiksaan sendiri. Barangkali Rozi, itu persediaan daripada pihak Kementerian Pendidikan sendiri, tetapi persediaan daripada calon-calon yang akan menduduki peperiksaan SPM dan juga STAM ini sendiri atau STAM sendiri, apa yang harus mereka fikirkan, apa yang harus mereka lakukan supaya segala-galanya berjalan seperti apa yang mereka hajatkan sebenarnya. Okey, insyaAllah. Untuk makluman semua, jadual waktu peperiksaan SPM dan jadual waktu peperiksaan STAM ni bagi tahun 2023 telah dikeluarkan secara rasmi pada 18 Ogos 2023. Untuk mengeluarkan jadual waktu ini, pihak kementerian, khususnya lembaga peperiksaan, telah mengadakan sesi libat urus dengan pelbagai pihak di peringkat bawah, melibatkan Persatuan Ibu Bapa, PIBKS, Kesatuan Guru, Majlis Pengetua, dan juga kalangan pengurus peperiksaan sendiri, dari SPP, sampailah dia dipersetujui di peringkat atas kementerian. Dan KPM sangat yakinlah semua calon peperiksaan telah membuat persediaan rapi untuk dari awal lagi lah untuk menghadapi peperiksaan ini, kebanyakannya kali pertama lah, insyaAllah. Selain daripada persediaan untuk menjawab peperiksaan, calon juga diingatkan tentang beberapa perkara yang perlu diberi perhatian. Yang pertama, minta calon supaya semak
semak dan semak. Saya kata ulang 3 kali tu. 3 kali saya ulang tu. Ya. Jadual waktu peperiksaan dan pastikan tarikh, masa, kod dan kertas peperiksaan, ya, serta arahan yang perlu dipatuhi ya sepanjang peperiksaan berlangsung ni dibaca, difahami ya, dan dihadam sepenuhnya supaya tidak berlaku kesilapan, tidak hadir ya, tidak ikut tarikh ya, salah silap mata pelajaran dan sebagainya lah. Jadi itu sangat-sangat penting kepada calon kita. Nanti tidak sia-sia dia sia-sialah dia belajar sekian lama ya, dengan pelbagai cabaran, perbelanjaan, tiba-tiba dia tidak hadir pada hari peperiksaan. Ya. Itu kita harap calon-calon dapat elakkan. Ya. Kemudian yang kedua, mohon calon kita ya supaya membaca dan menandatangani borang pengakuan calon ya pada halaman terakhir dalam jadual waktu peperiksaan dan serahkan kepada pihak sekolah. Ya. Ini penting supaya calon dapat dia mengesahkan bahawa dia telah memperolehi jadual waktu yang sebenar ya, dan dia juga telah membaca semua peraturan-peraturan yang telah ditetapkan ya. Seterusnya semak ya, calon semak pernyataan pendaftaran peperiksaan ya, bagi memastikan mata pelajaran yang telah didaftarkan ya, untuk mengelakkan silap mata pelajaran itulah ya, sebab ada berlaku macam tu kadang-kadang berlaku juga ya. Jadi bila ini berlaku dia akan menyebabkan calon tu terganggu lah ya. Jadi kena pastikan selalunya dengan bantuan daripada guru tingkatan ya, dan juga kaunselor sekolah. Ini sangat memang pihak sekolah telah ambil tindakan untuk memastikan calon ni sentiasa peka tentang mata pelajaran yang mereka ambil lah. Okey, kemudian yang keempat, yang paling penting ya, iaitu dokumen pengenalan diri ya, kad pengenalan. Pastikan kad pengenalan yang betul lah, bukan calon menyamar dan sebagainya ya. Bawa kad pengenalan sendiri. Dan calon tu ialah calon yang sebenar ya, bawa kad pengenalan. Ya, ini wajib. Kalau tidak ada kad pengenalan nanti tak dapat masuk ke dalam dewan peperiksaan. Sebab tak dapat buktikan identiti dia ya. Okey, ini dari segi keselamatan ya. Seterusnya mohonlah calon kita sediakan alat tulis ya. Yalah, alat tulis ya. Nanti bila ada kertas yang memerlukan calon menggunakan pensel, gunakan pensel ya, terutama sekali bila menanda kertas-kertas aneka pilihan ABC itu ya. Jangan sekali-kali gunakan pen untuk kertas aneka pilihan ni ya. Peringatkan kepada calon ya. Dan pensel yang perlu digunakan pun ialah pensel jenis 2B ya, sebab itu keperluan teknikal ya. Kemudian selain daripada pen juga ya, selain daripada pensel, pen, pemadam ya, semua itu perlu dalam keadaan yang siap sedia ya, tak semestinya baru ya, tapi boleh digunakan. Okey. Dan satu lagi yang penting untuk calon-calon terutama sekali dalam yang mengambil mata pelajaran matematik dan teknikal, menyediakan kalkulator yang sesuai lah ya. Kalkulator tu semua sedia maklum, kalkulator yang tidak boleh diprogramkan. Itu dia kena tahu. Asalnya guru-guru kita di sekolah sudah tahu ya, kalkulator jenis macam mana ya. Kalkulator apa asal macam mana sekalipun, dia mestilah kalkulator yang tidak boleh diprogramkan. Zaman saya senang pakai jari je. Ya, zaman kita dulu lain. Kita tidak dibenarkan menggunakan kalkulator ni ya. Kemudian yang keenam, yang paling penting, baca dan fahami semua amaran ya, amaran yang terdapat ya dalam peperiksaan seperti yang terkandung dalam jadual tu peperiksaan. Mohon calon-calon supaya janganlah orang kata apa, buat kesilapan ini ya. Kesilapan seperti membawa bahan-bahan yang tidak sepatutnya dibawa kan ya. Larangan ingin ditegaskan calon diingatkan untuk tidak membawa apa-apa bahan larangan ke dalam dewan ya, atau bilik peperiksaan seperti nota, catatan, telefon bimbit atau jam pintar yang boleh menyimpan nota. Jadi kalau dapat ditangkap ya atas kesalahan-kesalahan membawa bahan-bahan larangan ini, keputusan calon itu akan terjejas ya. Dia adalah tindakan yang akan diambil, tapi apa sekalipun saya kata keputusannya akan terjejas ya. Kita perlu elakkan itu sebab ini usaha kita selama
bertahun-tahun ya. Jadi jangan hanya kerana kesilapan kecil itu, kadang-kadang calon kata tak sengaja lah dan sebagainya, tapi kesalahan yang dilakukan itu tetap kesalahan. Ya? Dia akan kita kata disiasat, memerlukan siasatan yang sudah tentu akan menyebabkan emosi calon akan terganggu. Okey, kita nak sambung lagi Tuan Rozzi dan juga Tuan Basri. Tapi kita dipanggil ada pemanggil di talian kita sekarang ini, Ridwan dari Pulau Pinang, sudah pun bersiap sedia di talian kami. Assalamualaikum Tuan. Halo Ridwan. Dan dua. Ya. Ya, Assalamualaikum terkait dan dua ahli panel. Waalaikumsalam. Saya punya cadangan Saya cadangkan supaya hari kebiasaan bagi subjek yang bersusah tu diselang dengan subjek yang mudah. Contohnya hari Senin Math, hari Selasa BM, sebab apa? Ikut macam universiti kan. Dia buat macam hari ni contohnya bahasa Malaysia. Besok Math. Jadi tak payah pelajar prof kotak untuk memikirkan setiap hari. Kalau bagi dia kalau yang susah dahulu, lepas tu mudah, lepas tu senang, yang sukar. Jadi dia orang ni tak ada stres ini jadi pencapaian murid akan lebih cemerlang lagi ya. Lagi cadangan saya minta di panel lah saya ni. Sekian, terima kasih. Wassalam. Baik, terima kasih banyak-banyak Ridwan dari Pulau Pinang. Menarik juga sebenarnya persoalan yang dibagikan oleh Ridwan. Terima kasih kepada saudara Ridwan daripada Pulau Pinang berkaitan dengan jadual ini. Bagi sebagai calon peperiksaan sepatutnya mereka perlu bersedia untuk menghadapi peperiksaan ini dalam keadaan apa jua lah. Jadi di mana kita letakkan jadual sama mata pelajaran berkenaan, sama ada di awal ataupun di akhir, sekiranya mereka bersedia, sepatutnya calon-calon ini akan dapat menjawab lah. Baik, dari segi penyusunan jadual, kita kena melihat juga kepada jumlah calon. Kebiasaannya kita akan meletakkan mata pelajaran di minggu yang pertama itu adalah mata pelajaran teras, iaitu bahasa Melayu, sejarah, matematik, sains dan juga pendidikan Islam, yang itu berada di awal kerana jumlah calonnya memang ramai. Dan biasanya pemeriksaan dia akan melibatkan masa yang agak panjang. Jadi untuk makluman pemeriksa kita adalah daripada kalangan guru. Jadi apabila kita meletakkan di peringkat di awal mata pelajaran yang berkenaan, bermakna peperiksaan itu telah pun selesai pada waktu cuti dan dia tidak akan mengganggu kepada pemeriksa-pemeriksa kita kerana pemeriksaan itu akan dilaksanakan pada waktu cuti sekolah. Itu antaranya lah. Kemudian yang kedua, sebab dia memerlukan masa yang panjang dan kita ada tempoh untuk mengeluarkan keputusan. Ini ada kaitannya dengan kemasukan pelajar-pelajar kita ke universiti dan juga kolej-kolej. Misalnya mesti keputusan mesti dikeluarkan sebelum bulan ataupun selewat-lewatnya akhir Mei. Bayangkan kalau kita letakkan mata pelajaran yang jumlah calon yang ramai di belakang, bermakna kita tidak akan dapat mencapai tempoh pemeriksaan dan mengeluarkan keputusan mengikut tempoh yang berkenaan. Jadi memang kita telah pun mengambil kira sebab itu semasa kita menyusun jadual waktu ini, kita telah pun sebagaimana yang dinyatakan oleh Encik Rozzi tadi, kita mengadakan sesi libat urus yang kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Misalnya tadi kita ada libat urus dengan wakil ibu bapa, PIBKS, wakil daripada majlis pengetua, wakil daripada NUTP pun kita panggil bersama untuk memberikan pandangan-pandangan. Kenapa kita akan menjelaskan kenapa kita menyusun jadual sebagaimana yang telah pun kita laksanakan untuk peperiksaan SPM dan juga peperiksaan yang lain lah staf. Itu secara umum. Mungkin Cik Rozzi ada nak tambah? Ada nak tambah apa yang dibangkitkan? Tak ada. Dia memang apa yang disebutkan oleh Cik Basri itu memang itu adalah pertimbangan yang ada yang dibuat oleh pihak lembaga peperiksaan lah. Bagi
salah satu lagi faktornya ialah dari segi pemeriksaan itulah. Yang paling penting itu pemeriksaannya lah, ya. Dan satu lagi faktor yang kita letakkan jadual sedemikian adalah kerana masanya. Ada yang masa 1 jam lebih, ada yang masa 2 jam lebih, kan. Jadi dia nak sesuaikan kertas sidang 1 dengan sidang 2 untuk melengkapkan masanya itu, ya. Kertas yang pendek kita letakkan di sebelah pagi, kertas yang panjang kita letakkan di sebelah petang, ya. Dan kita pastikan dia kertas ini dia tidak akan terlalu lewat tamatnya, ya. Mengambil kira, kalau kita mengambil kira keadaan di Semenanjung dan keadaan di Sabah dan di Sarawak yang dia siangnya lebih cepat, malamnya lebih cepat, kan, berbanding dengan di Semenanjung. Semua itu memang dalam pertimbangan kita, ya. Banyak perkara sangat yang kita ambil kira untuk menetapkan susunan kedudukan kertas-kertas peperiksaan yang ada dalam peperiksaan-peperiksaan yang kita laksanakan. Okey, menarik. Baik, apa ni Tuan Basri, di awal-awal program tadi pun kita dah bercakaplah tentang persediaan yang pastinya akan dilakukan oleh KPM sendiri sekiranya berlaku kes-kes luar jangka ataupun bencana seperti banjir dan sebagainya. Tetapi barangkali penting jugalah kepada calon-calon yang akan mengambil akan menduduki peperiksaan ini nanti, mereka juga sebenarnya perlu memikirkan tentang ataupun bersedia untuk mengambil tindakan awal yang perlu dilakukan kepada calon-calon peperiksaan sendiri jika situasi ini berlaku sebenarnya. Tuan. Baik, berkaitan dengan yang sebagaimana yang kita sebut tadi berkaitan dengan pandemik COVID-19, banjir dan sebagainya. Banjir. Jadi untuk makluman, seperti yang disebut oleh Encik Rozi tadi, bahawa Malaysia telah pun memasuki fasa peralihan daripada pandemik kepada endemik COVID-19 mulai April 2022, yang mana pengurusan dan pengendalian peperiksaan awam ini bermula dengan SPM dan juga STAM bagi tahun 2022 telah kembali kepada SOP yang telah pun guna pakai sebelum berlakunya pandemik. Ini bermakna pengurusan pengendalian peperiksaan SPM dan STAM 2023 adalah tidak tertakluk lagi kepada garis panduan dan juga SOP yang dikeluarkan oleh semasa pandemik COVID-19. Jadi calon-calon dan juga petugas peperiksaan tidak lagi wajib menggunakan pelitup muka, tidak lagi perlu mengisi borang deklarasi berkaitan dengan kesihatan, dan juga calon-calon peperiksaan sebelum ini boleh hadir ke pusat peperiksaan walaupun pada hari yang berkenaan mungkin ada gejala-gejala, tetapi sekiranya gejala berkaitan contohnya untuk COVID ini agak kalau kita lihat misalnya kita ada tahap 1, 2, 3, 4 kan. Kalau tahap 1 dan 2 saja, calon-calon ini pada ketika apabila mereka hadir ke pusat peperiksaan, mereka ini akan ditempatkan di tempat yang berasingan daripada calon-calon yang lain. Tetapi sekiranya calon-calon ini mengalami gejala yang agak serius, kita akan bawa calon-calon ini ke hospital. Kita telah pun ada perbincangan bersama-sama dengan pejabat kesihatan. Kalau mereka ditahan di hospital, situasinya bagaimana? Apakah mereka boleh mengambil peperiksaan ataupun akan ditangguhkan? Biasanya kita akan melihat kepada situasi calon lah. Tetapi pada ketika ini SOP bagi Kementerian Kesihatan sendiri juga memaklumkan bahawa bagi calon-calon yang bergejala ini 3 dan 4 ini kita ada pusat peperiksaan ataupun kita sebut sebagai pusat hospital. Pusat peperiksaan hospital. Mereka ini akan dibantu untuk menjalani peperiksaan, untuk mengambil peperiksaan di tempat yang memang disediakan untuk calon-calon hospital ini. Jadi bagi case by case yang itu kita akan lihat kemudian untuk calon-calon yang sekiranya
terlalu kritikal dan sebagainya, itu kita akan lihat dari case by case. Tetapi kita tidak akan mengadakan penjadualan semula sehingga pengumuman dibuat oleh Kementerian Pendidikan. Okey, faham. Okey, Tuan Rozi, satu lagi isu jugalah. Tadi kita sentuh tentang calon-calon peperiksaan. Bagaimana pula dengan petugas-petugas peperiksaan itu sendiri? Kalau mereka juga mengalami masalah sebenarnya, apa yang telah pun disusun atau untuk menjamin bahawa ianya tidak akan memberi menjejaskan peperiksaan yang berlangsung itu. Kalau kita lihat persediaan peperiksaan itu, kita lihat ke semua, melibatkan calon itu taman dan juga petugas. Tanpa petugas macam mana peperiksaan itu nak berlangsung kan? Betul. Tapi secara keseluruhannya kalau kita lihat persediaan di pihak kementerian, KPM amat cakna, dengan keselamatan dan kebajikan calon dan juga petugas itu sendiri, dalam menghadapi sebarang kemungkinan bencana, termasuk musim banjir lah, kalau tadi COVID pun sama, banjir pun sama, sepanjang peperiksaan SPM dan STAM tahun 2023 berlangsung, KPM sentiasa siap siaga dengan mekanisme dan langkah persediaan sewajarnya, termasuk bekerjasama dengan agensi kerajaan lain yang berkaitan lah, macam yang telah diulas oleh Cik Basri pada awal-awal tadi. Contohnya sekiranya berlaku bencana seperti banjir, dan pusat peperiksaan tidak dapat digunakan, atau calon tekanan dalam banjir. Sebenarnya kalau dalam banjir ni dia akan berlaku dalam 4 keadaan. Yang pertama, pusat peperiksaan itu banjir. Bila pusat peperiksaan banjir, calon tak boleh ke pusat. Ni macam kita tengok gambar ni. Yang kedua, jalan ke pusat itu banjir. Yang itu situasi yang kedua. Situasi yang ketiga, sekolah banjir, ialah rumah calon banjir. Kawasan calon tu banjir. Dan situasi yang keempat ialah semua sekali banjir. Sekolah banjir, jalan banjir, dengan kampung ataupun tempat tinggal calon itu banjir. Itu 4 situasi yang memang kita dah fikirkan keadaannya, dan kita perlu kita ada kaedah lah, SOP macam mana nak menguruskan apa yang akan dilakukan keempat situasi itulah. Jadi itulah bila katakan tadi operasi payung ni akan berfungsi, akan digerakkan. Pasukan yang terlibat dengan operasi payung macam telah disebut pada awal tadi, polis, bomba, angkatan tentera, APMM, malah penduduk orang awam sekalipun akan terlibat, akan sama-sama membantu sekiranya dalam keadaan yang berkenaan, untuk memindahkan calon dan juga memindahkan petugas, menggerakkanlah, maksud saya menggerakkan ke tempat yang lebih selamat dan memang sesuai untuk kita calon-calon menguruskan peperiksaan. Salah satunya sekiranya pusat itu banjir, tempat sekolah itu banjir, memang pihak sekolah dengan kerjasama daripada daerah dan juga negeri akan menyediakan satu pusat alternatif. Maksudnya ini memang telah dirancang. Kalau pusat itu memang kita tahu dia memang tiap-tiap tahun dia banjir, jadi memang kita sediakan satu pusat alternatif di sekolah lain, di tempat lain, tempat yang bersesuaian lah, yang ada perabot, yang ada kemudahan-kemudahan yang bersesuaian. Jadi bila berlaku saja banjir di pusat peperiksaan yang biasa itu, maka semua ini akan dimaklumkan, akan digerakkan ke pusat alternatif tadi. Itu satu contoh lah, satu keadaan. Tapi dalam proses sebegitu, apakah akan berlaku sedikit masalah penangguhan misalnya pada tarikh peperiksaan? Selalunya kita akan mengelakkan untuk menangguhkan peperiksaan. Sedapat mungkin kita akan elakkan, kecuali tak dapat nak buat apa-apa lagi lah, dalam contoh-contoh yang pernah berlaku, macam di Johor, di Kota Tinggi, pernah berlaku di Rantau Panjang, itu keadaan yang tak dapat dielakkan. Tapi sedapat mungkin, selagi jentera kita masih boleh bergerak, insyaAllah kita akan gerakkan. Macam saya kata tadi, semua agensi akan terlibat. Truk tentera, truk bomba, malah kalau ada pemilik lori dari kalangan awam pun nak bantu pun kita akan terima, asalkan calon itu boleh digerakkan ke tempat yang bersesuaian. Itu yang pernah berlaku lah dalam pengalaman kita menguruskan operasi payung ni lah di tempat-tempat yang banjir.
Okey, kita hampir-hampir di penghujung sebenarnya apa ni Tuan Basri dan juga Tuan Rodzi tinggal lebih kurang 3-4 minit saja lagi. Tapi di penghujung ni mungkin ada lagi perkara yang Tuan Basri dan juga Tuan Rodzi ingin sampaikan seringkas-ringkasnya kepada penonton-penonton kita yang sedang bersama kita di program Ruang Bicara ini. Silakan apa ni Tuan Basri. Baik, terima kasih. Jadi bagi pihak KPM saya amat mengharapkan agar pengendalian peperiksaan SPM, STAM dan juga UPBA bagi tahun 2023 ini akan dapat dilaksanakan dengan lancar dan teratur. Jadi kepada semua personel yang terlibat dalam pengendalian peperiksaan pada peringkat lembaga peperiksaan, di peringkat JPN, di peringkat PPD, kita mengharapkan dapat melaksanakan tanggungjawab ini dengan penuh integriti dan juga accountability, kerana peperiksaan ini merupakan urusan negara. Jadi tanggungjawab kita untuk memastikan calon-calon kita ini akan dapat menjalani ataupun mengambil peperiksaan pada tarikh yang telah pun kita jadualkan. Jadi komunikasi dan yang efektif antara kerjasama erat di antara lembaga peperiksaan dan juga Jabatan Pilihan Negeri dan juga PPD, begitu juga dengan agensi-agensi yang saya sebut tadi, iaitu daripada agensi-agensi yang terlibat di dalam jawatan kuasa keselamatan, sama ada di peringkat kebangsaan, di peringkat JPN, Jabatan Pendidikan di peringkat negeri dan juga di peringkat daerah. Jadi komunikasi yang sangat efektif sangat kita perlukan untuk memastikan peperiksaan ini dapat berjalan, yang mana komunikasi yang efektif dan kerjasama di antara LP, JPN, PPD ini adalah sebagaimana yang ditekankan oleh yang berhormat Menteri Pendidikan kita dalam 7 trust nadi keunggulan KPM, iaitu trust pertama adalah amat dituntut bagi memastikan sinergi kesinambungan gerak kerja dan juga kelancaran peperiksaan kita. Jadi kepada semua calon peperiksaan, teruskan menjaga kesihatan dan gunakan masa yang berbaki ini untuk mengulang kaji agar dapat menduduki peperiksaan dalam keadaan yang tenang, sejahtera, dan seluruh warga KPM sentiasa mendoakan agar semua calon memperolehi kejayaan cemerlang dalam peperiksaan. Jadi kepada ibu bapa, berikan perhatian terhadap kesihatan anak-anak, terutama sekali sebagaimana yang kita sedia maklum, penularan COVID-19 ini semakin menular. Jadi sama-sama kita perhatikan terhadap kesihatan anak-anak kita dan berikanlah dorongan untuk mereka terus melakukan yang terbaik untuk masa depan mereka. Jadi akhir kata, marilah kita sama-sama mendoakan agar segala usaha kita di dalam menguruskan peperiksaan SPM, STAM dan juga UPBA bagi tahun 2023 ini akan dipermudahkan dan semoga kita beroleh keberkatan dan kerahmatan daripada Allah SWT. Okey, baik, terima kasih banyak-banyak kepada Tuan Basri Hassan. Setinggi-tinggi terima kasih kepada Tuan Rodzi Ismail. Saya juga nak bagi ruang sebenarnya, tapi masa mencemburui kita. Tapi tak apalah, segala-galanya telah pun disebut oleh Tuan Basri Hassan dengan begitu jelas sekali, dan kita mengharapkan bahawa segala perancangan yang telah pun dilakukan oleh lembaga peperiksaan, terutamanya Kementerian Pendidikan Malaysia sendiri, akan berjalan dengan licin, dan kita mengharapkan bahawa segala proses peperiksaan ini, SPM dan STM ini akan berjalan seperti apa yang kita harapkan. Jadi terima kasih kepada anda menemukan perhatian bersama kami di Ruang Bicara ini, dan jangan lupa seperti yang selalu kami janjikan kepada anda, Ruang Bicara akan terus berbicara bersama anda dari masa ke semasa. Kita jumpa lagi.